Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu akan terangkan topik 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Okey, minggu lepas kamu sudah salin nota kan tentang persenyawaan dan kehamilan. Okey, so hari ini cikgu akan terangkan ya. Okey, jadi persenyawaan. Apa yang dimaksudkan dengan persenyawaan? Persenyawaan itu adalah proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Okey, dapat bayangkan macam mana nukleus. Kalau ni sel, di tengah sini ada nukleus. So, nukleus ini, nukleus sperma dengan nukleus ovum bercantum. Itu adalah proses persenyawaan. Selepas proses persenyawaan akan terbentuklah zygote. Okey? Okey, ini cikgu besarkan sikit ya. Okey. Ini ialah organ pembiakan perempuan. Okey. Sperma akan masuk melalui faraj semasa hubungan suami isteri lah, semasa persetubuhan ataupun hubungan suami isteri. Sperma akan masuk melalui faraj, kemudian akan ke vagina dan masuk ke dalam uterus. Okey. Okey, kemudian sperm dia akan bergerak sampailah ke tiub falopio. Okey, sekiranya di dalam tiub falopio tu ada ovum, jadi akan berlaku persenyawaan lah. Apa itu persenyawaan? Pandai. Proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Okey, selepas proses persenyawaan akan terbentuklah zygote. Okey, kemudian zygote tu daripada satu sel yang diploid ataupun satu sel dia akan membahagi menjadi dua sel, dua akan jadi 4 dan seterusnya lah. Dia akan banyak-banyak dan akan membentuk embrio. Okey, embrio ni dia akan menempel di dinding uterus. Okey, ni uterus kita kan. Okey. Embrio tadi akan menempel di uterus. Bila penempelan embrio berlaku di uterus, maksudnya apa berlaku? Maksudnya kehamilan berlaku. Okey? Okey. Ini sudah. Okey, bila embrio tadi melekat pada dinding uterus, so proses kehamilan berlaku. Berapa lama proses kehamilan ni? Lebih kurang 38 minggu lah. Okey, ini adalah proses awal lah minggu 1 hingga 4. Okey, minggu 1 hingga 4. Okey, tangan dan kaki akan terbentuk. Kemudian embrio ni dia ada ekor ya. Okey. Kemudian minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari. Ni telinga, hidung dan jari akan kelihatan. Okey, minggu 7 hingga 9. Maksudnya ni lebih kurang 2 bulan kan? Lebih kurang pada minggu yang ke-8. Okey, minggu yang ke-8 embrio ni dia akan ada degupan jantung. Dia akan ada heartbeat. Maksudnya jantungnya mula berdegup pada minggu ke-8 ya. Okey, kemudian pada minggu 10 hingga 19, okey, embrio kelihatan seperti bayi. Masa ni kita panggil dia sebagai fetus. Okey, kalau macam ni sudah rupanya kita panggil sebagai fetus. Okey, kamu nampak ke ini? Ini apa ni? Ni macam tali-tali ni, ini adalah tali pusat. Okey, yang menghubungkan pusat fetus dengan placenta. Nanti kita tengok apa itu placenta. Okey, ini minggu ke-20 hingga ke-37. Fetus ni dia semakin menyerupai bayi. Okey. Pada 5 bulan, lebih kurang minggu ke-20, kita boleh nampak jantina lah. Kalau lelaki nampaklah dia punya tu. Dia punya zakar tu kan kalau lelaki. Okey, kemudian minggu 38 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Dan fetus ni dia akan berputar. Mula-mula kepalanya di atas kan. Lama-lama dia akan berputar sampailah kepalanya di bawah. Sebab nanti bila proses kelahiran, kepala ni sepatutnya lah kepala ni akan keluar dulu. Okey. Kalau kepalanya di atas di tepi tu kita panggil songsang. Okey, so nanti bila proses kelahiran, otot-otot uterus ni dia akan mengecut. Dan dia akan tolak fetus untuk keluar melalui faraj.
Okey, ini gambar perkembangan daripada zygote sampailah fetus ya. Okey, ini ujian amniocentesis. Okey, ujian amniocentesis ni adalah ujian yang digunakan untuk mengesan sebarang kecacatan ataupun masalah pada fetus. Caranya kita ambil sedikit cecair amnion yang di dalam ni. Kemudian yang cecair amnion tu akan dianalisis lah. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Ni fetus lah di dalam uterus. Dia suka isap-isap jari kan. Kamu pun macam tu kan dulu. Okey. Okey. Ini adalah keadaan di dalam uterus ya. Ini adalah otot uterus. Okey, kalau kamu tengok sini, ini fetus ni fetus. Okey, kemudian ini adalah tali pusat. Ini bersambung pusat fetus dengan plasenta. Okey. Tali pusat ni untuk apa? Tali pusat ni adalah tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Kemudian di tali pusat ni ada salur darah lah untuk mengangkut darah kepada fetus dan juga daripada fetus. Okey. Maksudnya salur darah tu dia akan angkut darah daripada fetus ke plasenta ataupun daripada plasenta ke fetus. Okey. Kemudian plasenta ni apa? Plasenta ni bahasa kampung-kampungnya apa ni? Plasenta ni adalah tembuni. Okey, tahu kan tembuni? Okey, plasenta ni dia terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Okey. Plasenta ni ada apa pada plasenta ni? Kenapa plasenta ni penting? Sebab plasenta ni adalah tempat pertukaran nutrien. Nutrien, oksigen dan karbon dioksida. Okey, antara fetus, darah fetus dengan darah ibu. Jadi maksudnya fetus ni dia akan membekalkan oksigen dan nutrien kepada fetus. Kemudian bahan buangan fetus, contohnya karbon dioksida dan bahan buangan lain akan diangkut melalui tali pusat ke plasenta untuk disingkirkan. Okey? Okey, yang ini adalah amnion. Okey? Amnion ni dia membentuk satu pundi lah di mana di dalamnya ada bendalir. Bendalir tu kita panggil sebagai bendalir amnion. Okey, bendalir amnion ni jap cikgu fikir apa ya bahasa ni? Bahasa tidak sainsnya. Air ketuban. Okey, air ketuban ya. Okey, bendalir amnion ni air ketuban. Okey, bendalir amnion ni dia bertindak sebagai cushion. Cushion untuk menyerap gegaran ataupun hentakan untuk mencegah fetus daripada mengalami kecederaan. Okey, ini adalah dinding uterus lah. Dinding uterus ni dia berotot ya. Dia boleh bila fetus tu membesar di dalam uterus, dinding uterus tu dia boleh membesar beratus kali ganda daripada yang asal. Okey?